Sama macam tuan kan? Sama apa kepala bana apa. Tak ada orang peduli. So kalau perempuan ni dia cerita masalah dia dekat kawan dia, of course dia akan cerita daripada side dia. Kau nak mati pun nak jealous ke? Kau ingat sempat ke? Sampai marah tuan. Padahal dia story ada 2 side. Kesian lelaki kan. Maknanya tu side lelaki yang diam. Kenapa dia muka merah? Dia tak setuju. Welcome. Orang yang ada masalah konsisten, semangat, lepas tu susah nak fokus. Belum mengelari masyarakat. Welcome to the Ispa Kingdom. Enyak Podcast Season 2 guys. Datang semua. So hari ni kita bersama tetamu-tetamu kita. Pertama sekali yang ujung sekali tak lain dan tak bukan, Tuan CEO kita Hasanuddin Amin. Bersama hari ni Habil, bukan sesiapa. Tuan, nama apa? Nama saya Zukri. Zukri. Oh, Zukri. Tapi dikenali sebagai Zuk. Zuk. Oh, nama muda Gen Z. So Zuk ni, okay, untuk makluman semua guys, Zuk Bil tu mic tu tak boleh. Cuba jinak sikit. So Zuk dengan Bil ni, untuk makluman semua, dia ahli secret group Betul. So orang muda. Zuk umur apa? Saya 25. 25 ni 28 lah. 28. Yang tu 23. Betul lah. So ni orang muda, untuk makluman korang, bukan senang nak join podcast ni. Okay, tahniah Zuk. Datang daripada mana tadi? Drive daripada mana semalam? Perlis. Daripada Perlis tu guys. Datang sini Shah Alam, Walter College, untuk kita buat podcast. Betul. So ahli secret group. So siapa yang nak masuk podcast ni, syarat dia mesti ahli secret group, gerakan bawah tanah. Okay. So kita perlu ramai lelaki-lelaki muda. Sebab kadang mungkin dia orang ingat, okay, Tuan Zuk dah masuk kan secret group tu, okay, apa Zuk rasa? Sebelum saya masuk, saya macam tumbang ambing tau. Saya tahulah apa semua kan. Cuma dia macam kita tak ada macam orang cakap imam ataupun ketua. Kita kena ada ketua tuan. So bila kita ada ketua, kita masuk secret group tu, kita berkenalan kan. So lepas tu baru kita tahu apa yang kita nak buat dengan live kita. Macam jalan tu ketidak sama, nampak lah. So maksudnya kadang-kadang kita, yelah, dengan environment sekeliling kita, so kita kena jumpa ramai orang kan, networking. So secret group tu tujuan saya memang semua lelaki. Ada macam-macam ada kerja makan gaji, yang ni kerja makan gaji. Ada yang meniaga, ada yang cuti, student kan. Tapi kita nak ajak ramai budak-budak muda lah. Macam Zuk, saya rasa ada yang cam Zuk ni kan. Saya rasa quite famous juga kat TikTok. Zuk content creator lah. Betul. Pempengaruh lah. Pempengaruh. Berapa ramai follower tu? 500k. 500k So konten-konten Zuk macam mana? Dia bersifat macam mana tu? Konten saya more to fokus kepada cinta lah. Cinta? Lain. Kali ni lain. Maksudnya macam mana tu? Tapi awak punya follower memang ramai Gen Z lah? Gen Z. Kebanyakan Gen Z lah. 24 ke 18. Okay. Yang paling ramai. So Zuk kongsi pasal cinta. Adakah Zuk kira doktor cinta? Sebab dia macam ni Zuk, mungkin generasi korang ni lain sikit kan. Saya tak tahu sejak bila muncul bab-bab perasaan ni, dia kena ada apa ni, tunjuk ajar lah. Macam zaman Hasan bercinta dulu, bila dia gagal dalam percintaan, dia teruskan hidup je. Dia cari solution sendiri kan. Cuma mungkin zaman sekarang ni orang nak tahu, bang, kalau contoh soalan macam mana, dia tak reply WhatsApp macam tu, macam dia nak move on benda-benda macam tu lah. Kenapa tak tawar hati, benda-benda. Selalu lelaki dengan perempuan lah. Lelaki dengan perempuan, 55 perempuan, 45 lelaki. Persen dia tu kan. Berdekat sikit Zuk mic tu. Okay, sorry. Okay, so apa antara yang menarik yang mungkin Zuk boleh share? Sebenarnya sebab orang muda memang fitrah adalah rasa ingin dicintai dan menyinta, betul? So apa yang mungkin Zuk boleh, based on keseluruhan diorang yang tanya soalan ni, okay, apa Zuk rasa? Banyak benda yang saya boleh rungkaikan. Kadang-kadang macam mana lah nak cakap, masalah cinta ni dia macam-macam lah, terlalu complicated kan. Benda kadang-kadang senang je, cuma benda tu tak ada masalah dijadikan masalah, yang saya nampak daripada atas lah kan. So itulah cerita dia. Dia bagi solution lah tuan. So macam saya tuan, dia figura tau. Apa sebab anak muda influencer sekarang ni, dia kebanyakannya sepatutnya kena ada leadership concept.
Leadership tu kena ada. Macam Zuk ni adalah orang yang akan di-refer oleh Gen Z kalau ada masalah percintaan. So macam ni dia boleh jawab segala persoalan. Dia mengalami 1001 macam pengalaman, 1001 macam situasi, saya rasa. Zuk, mesti banyak orang tanya PM yang bukan-bukan ke pasal cerita. Betul. Daripada benda yang kecil, remeh-temeh, sampai ke benda yang berat lah bagi saya macam. Dulu apa, doktor cinta kita panggil. Betul tak? So benda-benda ni jadi soalan tu jadi konten betul. Dia membantu orang keluar daripada masalah percintaan. Tapi macam macam Abil kan, macam bercinta ni, mula dia start suka sama suka, lepas tu nanti pegang macam mana? Tak boleh pegang. Dia macam ni kan. Dia macam ni kan. Tu tanya Tuan Hassan. Tapi yang saya tahulah, banyak anak-anak muda dia follow benda ni sebab dia benda tu bila kita cakap kat dia, dia jadi menyedapkan hati dia kan. Time tu tengah aku tengah sedih, tengah kecewa. Bila ada orang cakap benda tu, dia jadi macam betul-betul macam ni, kena move on. Dulu saya memang peminat tega kan. Saya lah bab cinta ni kan. So saya memang consume lah benda-benda ni. Sebab tu dulu saya masuk live Tuan Azri cakap, Tuan macam mana cinta ni? Memang kena maki dengan Tuan Azri dulu. Abil kau ni apa bab cinta kan? So bila saya benda ni sebab semua nak sedapkan hati kan. So alhamdulillah sekarang ni sebab saya bercampur dengan geng-geng skate group White Stallion. So dia punya rasa macam tu dia dah berkurang kan. Dia more nak membangunkan diri, nak tambah value. So sebab benda tu memang bab cinta ni di reject apa semua ni sebab kan tak ada value je. Kita tak ada value je. Contoh, satu value handsome tapi tak kaya, orang tak nak. Tak fit, tak apa kan. So ada orang cakap tak kaya tak apa, tapi handsome. So kalau perempuan tu jumpa pula yang kaya, handsome, fit, boleh mengimami solat berzanzi, kena tinggal tuan dia. Betul. So benda ni macam mana kan, dia orang ni nak rasa macam nak rasa aku dengar ni move on, aku kena buat macam ni. So dia sekarang sedap hati dia, tapi dia tak ada improve apa-apa. Sebab kita tak boleh tanya mak bapak kita. Mak bapak selalu kau ni kau macam cinta. Tu dia cari orang yang macam ni. Gen Z So antara apa, contoh kalau contoh dia kalau dia putus cinta, selalu dia orang ni susah nak move on lah. Sama ada lelaki. So apa Zuk punya advice? Dulu saya mungkin advice lah, macam cara saya advice lah. Tapi lama-lama kita pun berubah kan. Dia kadang-kadang susah move on ni tuan, sebab dia tak buat apa-apa. Hidup dia tu just untuk bercinta kan. Dia kalau kita kejar something, move on tu dia dari masa ke semasa hilang. Dia macam move on sendiri. Banyak benda lagi lain yang kita nak fikir. Move on tu dia macam tu. So maksudnya betul lah saya cakap tu Bil. Kadang mungkin budak-budak muda tak setuju. Jadi Zuk pun dah setuju perkara ni. Sebab dia kira kepala lah bawa cinta ni betul. Jadi maksudnya sama lelaki atau wanita, kalau dia putus cinta, cara dia nak move on, dia kena sibukkan diri dia, bangunkan hidup dia. Maksudnya yang paling bernilai adalah diri dia sebenarnya. Betul. So bab tambah value ni tuan. Ni Sam cuba ambil kopi ke cawan. Kering tekak. Yang saya belajar daripada tuan, bab value ni, bila kita naikkan value diri kita, kita buat macam-macam, tambah ini, tambah itu. So bila kita dah ada value dalam diri kita, yang akan datang dengan kita pun orang yang ada value. Cerminan kita, value kita tu, orang yang faham tak, kita ada value, mesti kita akan, cerminan kita tu value juga. Perempuan yang ada value juga yang nak kat kita, betul? Betul. So bila kita ada semua, orang pun jadi takut nak tinggalkan tuan. Kita contoh, kita ada awet ke, ada ni kan, aku ada boyfriend, ada suami yang semua ada, semua boleh. So aku sayang nak tinggal, aku takut nak lepaskan dia. Kalau aku pergi kat orang lain pun tak ada apa-apa. So penting dia tambah value daripada kita sugul, kita bab cinta apa semua ni. Kita fokus diri kita. Bila kita dah ada semua, automatik benda tu akan datang. So kat situ timbulnya kenapa kita kena kejar sedangkan kita boleh attract. Betul benda tu. Sebab kita ada value yang orang akan attract kat kita. Betul. Saya rasa yang tuan cakap tu, yang tuan selalu cakap kena buat something new, kena lupakan bukan diorang tak okay dengan tuan punya advice, mungkin too hard for them. Mungkin Zuk punya cara advice dia lebih soft spoken. Begitu ke? Jadi keselesaan untuk Gen Z ni berhubung dengan figura-figura yang mungkin dia punya nahu bahasa lebih lembut, lebih Gina. Tak dia gini, kenapa? Putus cinta kesian. Dia nak dengar yang tu. Macam kita kan tak ada. Kau bangun lah kan. Ada certain of people, I think keluar
Betul. Ada setengah orang, aku tengah sugol kau maki aku. Mungkin disebabkan Zuk punya the way of dia deliver advice kan whatsoever tu, dia lebih lembut, lebih dalam into the situation. Tu saya rasa dia jadi dia menjadi satu figura doktor cinta untuk Gen Z lah nowadays. Kalau 500,000 bukan sikit. Banyak. Bukan 500 orang. 500,000 tuan. Jadi masalah orang yang ada masalah percintaan, kita assume 500,000 orang yang ada masalah percintaan. Itu yang tak jumpa lagi ramai. Okay, Zuk punya background macam mana? Cuba Zuk 25 kan, latar belakang sebenarnya macam mana? So apa yang develop sampai rasa untuk buat konten pasal cinta apa semua, boleh cerita sikit? Okay, dia semuanya bermula daripada PKP lah tuan. Bila PKP, duduk rumah kan, tak buat apa. So kita try lah buat konten kan. Mula-mula try je. Daripada situ, sebelum tu saya dah buat banyak konten tapi tak naik kan. Kita dah buat try konten berjalan, konten pergi kafe. Sekali buat konten bercinta, boom, terus naik. So saya rasa ramai orang ada masalah cinta ni kan. So saya macam keep going lah, try kan. So daripada situ, background apa? Latar belakang pendidikan apa? Okay, latar belakang pendidikan saya SPM. Lepas SPM tu sebenarnya tuan, saya sambung belajar. Saya masuk diploma. 2 kali diploma saya. Dua kali drop off. Course apa? Engineering. Dua-dua engineering. Engineering, satu lagi engineering juga, cuma beza sikit lah. So daripada situ, kita bukan tak minat belajar, cuma saya tak rasa diri saya tak pandai tau tuan. Kita percaya diri saya, kita percaya diri sendiri. Cuma bila saya sambung belajar tuan, boleh cerita pasal pointer tuan Boleh? Pointer saya SEM 1 tu actually yang apa orang cakap? Menentukan. SEM 1 tu yang betul-betul basic. Yang foundation Foundation dia. SEM 1 pointer saya 1.91. Betul lah dia cakap selalu kan dalam live. Kalau 1.91 kau berhenti. Betul lah kan. Something wrong somewhere tuan. Aku bukan bodoh macam ni. Benda foundation ni sebenarnya. Benda mudah. So saya rasa diri aku ni bukan dekat sini sebenarnya. Macam suruh ikan panjat pokok, selama-lamanya lah kita rasa ikan tu tak function kan. Betul. Kalau kita tak move on, kita salah. Cuma ibarat ikan panjat pokok mana boleh. Cuma society hari ni, kita didoktrin minda kita bahawa untuk sukses tu satu jalan je. Betul. Kesian kadang. Awak adalah salah seorang yang berani untuk melawan arus tu. Saya yakin tentangan keluarga tu mesti ada kan. Sebab bukan salah mak bapak kita, sebab telah didoktrin minda macam tu. Maksudnya nak berjaya satu jalan je, sedangkan ada banyak jalan lain. Dan saya rasa Zuk sekarang ni buat bisnes kan. Jual dekat TikTok shop, beratus 6 angka dia punya sales. Itu bergulung rambut. Kan? Betul. Kalau saya percaya tempat saya tu dekat tempat belajar, maksudnya apa pointer aku punya rendah kan. 2 kali tuan. Kali pertama saya diploma, lepas tu saya tukar kos. Boleh tukar kos kan. Kali kedua pun sama. Tak ke mana. Ni bukan tempat aku. Lawan. Mula-mula kita lawan. Keluar. Biasalah tentangan family. Ni nak jadi apa semua kan. Tapi kita gerak terus, kita percaya, kita gerak terus, saya masuk dalam dunia influencer. Okay, kenapa kalau tak masuk akademi orang cakap kau nak jadi apa kenapa kan? Sebab perbezaan zaman rasanya. Saya cerita dengan atuk saya, zaman sekarang ni main game pun boleh dapat duit. Dia terkejut tuan. Dia apa hal main game boleh dapat duit? Dia tak boleh brain daripada mana duit tu datang, daripada main game. Dia tak faham how it works kan. Yes. Sebab tu kita kena educate, dan parents pun sebenarnya dia kena macam Zuk, Abil nanti bila dah kahwin kan, dah ada anak, korang always kena tahu zaman tu dia macam mana supaya kita faham. Taklah kita judge anak kita based on zaman kita dulu. Zaman kita kan. Lepas tu Zuk lagi apa, lepas tu jadi buat jadi okay, sekarang ni maksudnya nak tanya. Ada tak dari budak-budak ramai-ramai ni, budak muda sekarang ni, adakah menjadi influencer ni salah satu impian ramai budak muda? Jadi influencer ni rasanya memang ramai orang nak. Impian dia lah. Sebab dia nampak macam kerja senang. Dia punya nak cari tu yang senang yang lah. Yang senang tu kan. Bukan yang kena honyak tu kan, yang senang. Tapi saya nak bagi tahu, influencer ni dia macam apa namanya, petani. Dia ada musim dia. Musim pertama kita tanam. Bercucuk tanam 6 bulan, setahun kan ada. Saya tak ingat berapa.
Lepas tu baru datang musim menuai. Harvest kan. Yang saya, yang influencer-influencer yang lain yang dah berjaya, dia orang nampak yang musim menuai. Dia orang belum nampak yang 10 video setiap hari tuan saya buat. Straight 4 bulan setiap hari 10 video saya buat. Sebelum nak ni kan. Cuma macam tuan cakap, influencer dengan cara buat duit ni dua benda yang berbeza. Different skill. Ramai yang famous tapi duit dalam bank tak ada tuan. Bukan saya nak cakap siapa-siapa lah. Saya pun macam tu dulu. Follower ramai. Duit tak ada kan. Nak convert dia jadi duit tu dia another skill kan. Another skill. Nak kata follower punya ramai, berebut-rebut orang nak bergambar. Saya keluar nak pergi kereta, perempuan berlari-lari nak bergambar. Punya kata famous lah. Tapi duit dalam bank tak ada. Itu orang tak tahu. Itu yang tapi follower ramai tak peduli. Dia tak kira Zul ada duit tak ada duit. Dia tak peduli. Itu yang orang tak nampak nak jadi influencer. So dia nampak yang musim menuai dah. Lepas 3 tahun dah establish, dah ada bisnes sendiri. Tapi yang awal-awal tu tuan. Okay. So berapa lama? Okay, jadi maksudnya nasihat untuk dia orang kalau budak muda tanya, Zul cakap apa dah untuk jadi influencer? Kalau nak jadi influencer, make sure kau kena ada backup plan. Bukan influencer tu the only one lah. Macam kau kena ada something yang kalau tak jadi, dia influencer ni tak semua jadi tuan. Kan? Kena tengah buat, lepas tu dah give up ke apa, terus berhenti, satu hal, tak ada backup plan, jatuh balik ke tersungkur kan. So basically nak jadi influencer memang boleh. Alhamdulillah sekarang memang saya buat konsisten 5 ke sebulan. Konsisten influencer saja. Kan, tak keluar rumah, duduk dalam rumah buat video 15 saat, 20 saat dalam kereta, berduyun-duyun duit masuk. Tapi itu musim menuai dia. Musim tanam tadi tu, yang tu orang kena ambil tahulah. Okay. Saya rasa influencer ni kan, nak jadi influencer ni salah satu kita kena put there is responsibility jika kita menjadi influencer. So apabila kita jadi influencer, kita influence orang lain. So kalau sengit jalan kita, maka sengitlah fahaman followers kita, right? Betul tak? Sebab dia macam ibarat kita ni leader lah, kepada niche-niche yang tertentu. Macam tuan kepada niche-niche yang sugul, kan, kepada niche-niche yang usang, yang muda-muda dah usang awal, matang sebelum usia. Macam Zul punya niche yang percintaan. Technically you both adalah figura kepada niche masing-masing. Dan dia bukan je datang dengan suka-suka, dan dia datang dengan big responsibility pada saya. Responsibility adalah untuk bantu followers kita keluar daripada masalah diorang. Itu bukan satu tanggungjawab yang mudah. Sebab saya percaya lah, you all berdua mesti pernah dapat teks atau DM yang nak bunuh diri, yang macam-macam, yang anggap wali, anggap Imam Mahdi pun pernah ada. Jadi saya rasa dia come dengan big responsibility lah. That's why pentingnya sebelum kita jadi influencer, to me lah, better dia kena ada proper knowledge untuk memahami konsep leadership, supaya dia faham what is definition, the true definition of leadership, the true definition of influence, orang influencer itu sendiri lah. Untuk saya. So kalau tak, jadi sengit-sengit. Betul tak? Dia macam satu kapal. Kita bawa kapal ni, ni lagi 500,000, umur 25 tahun, berat. Tanggungjawab. Kalau dia buat benda tak elok, tak elok lah, nanti orang lain ikut. Advice, betul. So that's why tu kena advice lah orang budak-budak kat luar sana. Dia ingat aja influencing tentang become famous. Macam Zul cakap, saya famous pernah satu ketika orang datang buat ambil gambar, duit pun tak ada. Maksudnya zaman sebelum nak naik tu, how hard nak naik kan. Sebab tu responsibility jadi influencer ni kita kena ketengahkan, kena sedar, bagi kesedaran, awareness kepada orang lain. Yang kau jangan sibuk nak jadi influencer. Kalau kau nak jadi, kau kena ingat tanggungjawab kat belakang tu dia berat. Okay. Betul tak? Betul. Macam Zuk, kalau budak-budak yang mesej rasa nak bunuh diri sebab putus cinta tu? Rasa nak bunuh diri belum lah. Rasa nak give up banyak lah kan. Give up dari segi apa? Tak nak pergi kerja? Tak, okay, cuma saya tak faham. Macam mana contoh, katakanlah ada lelaki kan, khususnya lelaki lah. Okay. Macam mana ada lelaki, bila dia putus cinta ataupun gaduh dengan girlfriend dia, so dia kena kerja itu, tapi dia tak pergi kerja. Macam mana boleh jadi macam tu lah? Sebenarnya patut ke? Sebab percintaan tu telah mengekang dia punya emosi. Sebab betul. Dia emosi, dia terperangkap dalam tu kan, situasi emosi tu. Emosi dia dengan cinta tu digenggam. So apa yang terjadi dalam relationship dia tu, emosi dia ganggu lah. Dia too tight lah, terlampau.
Dia ada attachment kat situ. Sebab Tapi tu sebenarnya tak boleh kan. sebab kalau contoh dia jadi lelaki, contoh Zuk dah kahwin belum belum. Okay, katakan dah kahwin, ada isteri kan. Daripada muda dah terbiasa ikut emosi, masih rasa kecewa ke atau kecil hati je, tak nak pergi kerja. So kalau dia dah kahwin, kalau dia sama macam tu, apa jadi kat keluarga tu? Maksudnya kalau nak kerja ni kena ikut mood. Itu bahaya. Bahaya. Tak boleh ikut mood lelaki kan. Apa pun keadaan kita tetap kena buat apa kita kena buat. Lagi-lagi orang dah kahwin kan, kena bini terlupa nekan apa periuk nasi punya masak. Kita dah lapar, buka periuk, benda banjir lagi keluar sungguh. Sebab emosi kan. Emosi. Dia tak okey. So apa, selalu pasal move on lah, susah nak move on. Dari segi perangai pasangan tu, dia orang tanya ke contoh okey, bang, girlfriend saya ataupun boyfriend saya macam ni, saya nak buat ada? Ada macam-macam. Contoh? Kenapa dia tawar hati, macam mana nak ambil hati yang dah tawar hati. Tak, yang tawar hati ni dia lupa, kan dia sebut perasa. Tabur je lah. Okey, kalau tawar hati saya nak buat. Kalau tawar hati, itulah kenapa tawar hati baru nak cari. Sebelum tawar hati tu, dia bagi peluang kan. Time tu kau tak pujuk, kau tak ubah diri. Bila dah tawar hati, baru tegih-tegih nak cari dia balik. Dia ikut orang lah. Kalau tawar hati, ada yang masih kasih peluang, ada yang dah aku dah tawar kau, mampus lah kawan. Macam gitu lah. Sebenarnya dia kadang-kadang dia punya solution tu based on situation jugalah. Dia depend lah. Tapi apa yang saya cakap ni sebenarnya general. Dia tak apply pada semua orang. So ada orang cakap hang ni palatau lah apa semua. So ambil benda yang function lah. Jangan ambil benda yang tak function. So actually semua kod yang kita jumpa dalam internet pun macam gitu. Tak semua relate dengan kita. So ambil yang function lah. Apa yang sesuai kan. Tapi tak semua ada ability tu kan. Tak semua orang tahu. Ada orang dia dengar, dia ikut terus. Betul. Macam okay, saya nak tanya di kalangan orang muda kan, Gen Z kan. Okay. Kalau orang tu dia tak ada pasangan, dia akan rasa low self esteem. Maksudnya dia akan rasa dia macam kurang keyakinan diri tak? Depend Sebab on orang lain kadang ada girlfriend, ada boyfriend, aku tak ada. Dia sebenarnya depend on individu tu kan. Ada someone tu dia okey je kan. Dia tahu apa yang life dia nak buat, dia tahu apa yang dia nak prioritikan dulu. So bab jodoh ni kemudian hari lah. Ada yang macam tengok kawan gitu, tengok kawan gini. So lama-lama dia pun rasa macam aduh aku ni lonely ke, aku ni tak ada orang suka ke kan. Actually dia depend lah. Kalau contoh orang tu dia lelaki, dia kata bang, saya ada tak yang tanya bang, saya tak ada girlfriend lagi, ada? Kalau macam tu apa advice untuk dia orang? Focus on yourself, kau upgrade diri kau, jadi attract perempuan yang datang nanti. Okay. Maksud kena bangunkan diri lah. Tapi dia nak terus sekarang. Nak bangunkan diri tu lambat, banyak kerja nak buat. Dia nak terus sekarang. Ada tak cara singkat? Cara singkat memang kau akan kena reject lah. Kau tak ada apa kan. Kau sebab tu kena join grup Azil Walter tu. Saya selalu bagi tahu kan, lelaki kena faham semua yang kita nak dalam hidup ni ada orang lain nak. Betul? Contoh, apa jawatan yang kita nak, kemasyhuran yang kita nak, rumah yang kita nak, kereta, semua pasangan kita nak, semua ada orang lain nak. Betul tak? Betul. So lelaki dia kena berdaya saing. Dia mesti kompeten. Tapi nak jadi kompeten tu tak boleh lah jenis sugul aja kan. Duduk isap keset, dia macam mana? Jalan pun duduk. Menunduk jalan, duduk macam udang atas motor tengok handphone. Melengkung badan duduk atas motor. Kalau kat ATM dia nutup semua tu. Dia tak nak orang tengok ni pin tu sampai dia tutup tu orang sugul lah. Kalau orang biasa dia selamba je. Kita nampak karakter tu. Okay, macam Zuk ada girlfriend lah sekarang? Ada. Okay, saya nak tanya Zuk. Sekarang girlfriend Zuk ni, dia ada ni post kat media sosial dia lah? Ada. Okay, kalau tak jadi macam mana? Padam balik ke apa gambar? Kalau tak jadi sebab dia pun tak confirm lagi. Betul. Kalau tak jadi padam lah. Dia aktif lah. Mana boleh betul? Hitam dengan gambar profile. Ada kes macam tu dulu. TikTokers ramai macam tu.
Duk makan sama-sama dengan girlfriend, sweet-sweet, makan Maggi yang kereta bagai semua, buat konten, naik atau ribu view. Orang memang suka tengok Lepas tu tiba suddenly hilang daripada radar. Double check balik, rupanya dah tak bersama. Sebab jodoh kita tak tahu. Betul. Antara rahsia Tuhan, jodoh kan, ajal, rezeki. Kalau contohnya Zul ataupun yang lain-lain dah post pergi sini sana kan, tapi lepas tu tak jadi. Macam mana? Cari lain lah. Saya rasa better cari lain, post balik. Betul tak? Tapi yang lama tu padam ke? Privacy lah. Padam ribu-ribu kata orang video. Macam mana? Ratus-ratus. Dia je lah. Dia je lah. Nanti girlfriend baru tengok, ni siapa pula? Zul tak pernah terfikir perkara ni? Macam mana? Sebab saya dah develop. Bukanlah saya nak macam ni. Cuma kita orang pun dah plan kan. Kita orang pun dah rancang. banyak benda, tabung kahwin pun semua dah ada semua kan. So sekarang kenapa belum kahwin lagi? sebab saya nak kejar goal saya sebelum kahwin. Sebab saya percaya kalau lepas kahwin kita tak boleh terus henyak betul-betul lah. Sebab apa? Sebab mungkin kita ada tanggungjawab kan. Belum diri sendiri lagi. Tak apa, nanti Zul bagi tahu dia orang. Bagi saya sebenarnya kan, ketika kita single dengan dah kahwin, tak ada apa-apa halangan pun untuk kita boleh sama effort kita macam kita single sebenarnya. Cuma ramai orang dia tak pandai nak manage je. Tak pandai nak manage masa. Kan sebenarnya boleh. Kadang orang tu, aku nak unyak dulu, nanti dah kahwin. Ramai orang faham apa tahu, kahwin tu adalah untuk tak payah kerja keras. Kepala otak dia. Kahwin lagi kena kerja keras. Cuma bagi logik. Dan dah ada anak, ada nak bagi tempat tinggal. Dia orang punya faham kalau kahwin ni kalau work-life balance orang lah. faham dah kahwin tu adalah untuk relax, apa akan jadi ramai orang? Sian. Betul. Awak tahu ada orang nafkah dah 15 tahun tak naik nafkah. Tahu tak Zul? Kesian. Tak boleh. Saya ada macam probably benda ni tak relate dengan semua orang, tapi saya ada macam satu pegangan yang macam mana sebelum kahwin saya nak kena ada at least 2 benda lah kan, kenderaan dengan rumah. Sekarang tak ada lagi? Kenderaan alhamdulillah ada dah. Cuma rumah tu rumah sendiri ataupun rumah yang disewa lah. So kita kena ada source income yang kuat lah dekat situ. So saya percaya macam hang sayang perempuan ni lagi, lepas kahwin hang belum ready lagi, lepas tu dah goyang kan. Sebab ramai kahwin-kahwin muda bercerai tuan kan. And 80% sebab ekonomi. Saya rasa yang kahwin muda tu saya cakap, kadang-kadang orang yang kahwin ni untuk berjimat je. Kan sebenarnya betul Abil? Betul. Kepala takut tengah merah, dia nak rasa merengat tu. Betul tak? Tapi dia tak tahu selepas tu tanggungjawab tu yang banyak sebenarnya. Betul. Berjimatnya kejap je. Tak, kalau yang ni 10 saat. tak, itu Dr. Roland kata sihat. Bukan 3 minit. Sama orang salah faham ni. Yang sihat 3 minit kata okey. Dia yang 10 saat ni teruk Tapi sangat. Duk kata tadi ramai yang kahwin muda banyak yang divorce after that. Dan saya rasa nowadays ni bukan banyak divorce, ramai yang kahwin muda kahwin seorang lagi. Nowadays dia tengok tak perasan dia. Sebab saya rasa tinggal one man standing je yang masih ada seorang isteri yang orang kata menjaga isteri kat social media dengan baik. Tak ramai lah kalau kita tengok betul. Tapi Zul memang nanti bila kahwin akan buat yang macam surprise semua lah. Saya memang ke arah situ lah. Macam apa yang kita tengok sekarang ni lah, untuk sweet Saya tahu tuan against benda tu kan. Tapi okey je. Saya cakap je sebab semua orang ada choice masing-masing. Ya. So saya nak cakap tentang saya nak cakap tentang ni tuan, yang saya nak melawan cakap tuan tentang membuat-buat. Dia dah merah kepala takut kan. So that's why apa yang penting adalah kita bangunkan value diri kita, supaya bila kita masuk dalam bidang percintaan tu, bila kita rasa membuat-buat, kita dah mampu kahwin, kita dah mampu adapt ekonomi sekarang ni. Maksudnya macam tu lah. So kalau kita membuat-buat dulu tapi kita tak ada value, kita tak boleh melawan ekonomi tu terjadinya case dah kahwin, komitmen banyak, pampers apa semua, tak boleh. So cerai lah, sebab benda tu kau kena bangun dengan diri kau dulu supaya kau ada benda untuk bayar semua benda. Kau boleh survive untuk anak, untuk isteri. So point dia adalah jangan membuat dulu. Kau bangunkan jati diri kau
So kau Tapi boleh tak ni. boleh Bin nak cakap jangan membuat. Habis ni membuat sekarang. Sebab tu Macam kena mana masuk cakap tak secret boleh? group tu kan. Sebab tu saya memang membuat, saya mengaku. Tapi semenjak saya masuk secret group, membuat tu diketepikan dengan saya membuat kepada membangunkan diri saya. Macam betul saya cakap. Saya memang berbuat-buat sampai rasa sugul tak ada pasangan semua. Tapi saya fikir kalau aku nak pasangan sekarang, akan jadi benda-benda yang tuan cakap tu. Oh, macam mana nak ditinggalkan, dicurangi semua sebabkan benda tu. Saya kalau kau ada benda something yang pasangan kau tengok, ish, aku tak boleh ni, dia ni memang Power wow, man, value man yang aku ada semua. Dia boleh kahwin pun boleh hidup jalan normal. So okay lah. So sebab kalau kau tak ada value, kau mau buat lu, so jadilah putaran alam. Tinggal move on, tinggal jumpa tuan ni, jumpa tuan. Macam tu je lah. Betul, tapi saya suka macam ini kita punya kaedah kan, macam Zouk kan. Walaupun ada benda dia tak setuju dengan saya, tapi kita still kawan. Kan? Saya punya konsep memang macam tu. Saya bagi tahu orang apa benda, tapi terpulang kalau orang tu rasa tak okey pun it's okay, kita still kawan. Contoh kan, macam saya memang against seorang lelaki bagi saya lah. Tuan Hassan pun mungkin sama macam saya. As a man ni kita punya role adalah protect and provide. Okay. So saya faham protect ni means melindungi keluarga kita daripada segala perkara. Okay. Jadi apabila menonjolkan pasangan dan keluarga di media sosial, bagi saya dah tak masuk dalam kategori protect tu. So dia bercanggah dengan prinsip saya, sebab tu saya tak buat. Dan saya tidak ada keperluan. Katakanlah saya nak bina follower, saya duduk seorang-seorang, rambut botak, pakai spek hitam pun saya boleh develop sampai 1 juta follower kat semua platform media sosial. So saya tak ada keperluan tu. Untuk rasa bahagia, saya tak perlu orang lain tekan like pun saya boleh bahagia. Faham? Jadi untuk saya tak ada keperluan. Tapi saya faham ada segelintir influencer kat luar sana, kalau dia tak libatkan pasangan dia, orang tak nak follow dia. Dan kemungkinan produk yang dia jual tu adalah melibatkan niche yang dia tengah tarik tu. Katakanlah dia jual produk kosmetik, so dia memang kena menggunakan elemen romantis tu untuk tarik. Cuma mungkin Zouk boleh fikirkan semula dan kawan-kawan, bagi saya ini adalah budaya yang datang daripada barat. Dia start dengan Kim Kardashian tau. Okay. Kimak. Kimak. So, dulu kan lepas tu influencer dekat barat ni semua jadikan lifestyle harian tu adalah a part of dia punya content. Bukan a part lah, itulah contentnya kan. So bila kita balik pada budaya kita kat sini, orang Melayu beragama Islam yang penuh dengan adab tata susila, tata kelola, kita tak buat benda macam ni. Betul. Macam tu lah. Jadi saya punya cadangan. Sebab kita akan ditanya tentang nikmat yang kita ada. Bila kita mati nanti Allah akan tanya kita. Contoh kita ada isteri, kita buat apa kat isteri kita? Kan? So berapa ramai yang boleh akses dengan isteri kita? Berapa ramai orang boleh tengok? So bila kita mati kita akan ditanya. Itu je konsep dia. Tapi boleh buat, silakan pulang. Betul? Betul. Setuju. So saya tahu zaman sekarang memang even wanita lagi ramai memang suka benda ni. Kan dia rasa they need validation. Dia adalah modern world punya a part of life. Modern world punya zaman media sosial. Contoh katakanlah orang tu hari ni dia pergi jalan-jalan kat farm fresh kan, tengok lembu. Kalau dia tak ambil gambar, tak post, dia rasa macam tak pergi. Melainkan apabila dia post saja, dia upload gambar tu, baru dia rasa dia pergi. Dan makin banyak like adalah markah dia. Dan like dia tak perasan. markah. Dia tak perasan bahawa dia sedang berlaku, dia perlukan validation. Kita semua terlibat dengan validation ni. Kita susah nak hilangkan. Tapi yang mana? Yang mana satu? Macam tu. Betul. So tuan, berkenaan dengan tentang perempuan ni, so yang saya perasan dunia teknologi sekarang ni, internet ni, kalau zaman dulu perempuan dia banyak bergantung kepada suami kan, bergantung kepada suami, macam maksudnya pada lelaki. Maksudnya suami kena bekerja apa semua kan. So sekarang ni zaman teknologi ni dia orang buat duit lagi banyak daripada lelaki tuan. Sebab tu dia orang sekarang ni dia nak jadi alpha, dia nak jadi macam nak melawan. Siapa salah? Lelaki. Lelaki yang salah. Sebab lelaki lembik. Tapi internet ni apa lagi? Tapi sebab perempuan lagi menonjol di internet ni tuan. Ya, kalau lelaki kuat, lelaki boleh say no to pussy. Agak-agak perempuan yang jual diri ni dia boleh survive ke? Dia konsep dia demand and supply. Betul? Macam mana nak buat? Sebab dia orang contoh jual produk kan.
So dia orang attract sikit semua. Ramai cuba kalau laki jual produk contoh ni kan. Separuh mati. Separuh Saya jual mati. kacang mau orang tu. Tuan ni je orang gelak. Abil minta order lagi. Saya ada di fasa tu kan. Yang mana? Okay. Tak apa, kita share je. Okay. Kan tuan cakap tuan buat live, tuan share everything kan. Pasal live, everything. And then tuan nak start menjual. Slow sikit kan. Awal-awal tu slow sikit. Saya dulu, saya start live daripada 2 tahun lepas macam tu kan. Setiap kali saya live memang sembang pasal relationship lah. Sembang pasal relationship. Lepas tu orang masuk kotak, share dia punya masalah. Sekali tu, for the first time, saya nak try berniaga. Biasa saya buat live sembang pasal relationship 500, 600, 700, 800 view. Komen sampai tak sempat nak baca. Sekali buat berniaga, buat live berniaga, 10 minit cakap seorang-seorang tuan. You 10 minit cakap seorang-seorang. Yang tanya tu bukan tanya pasal produk, tanya pasal masalah relationship dia. Dia tak peduli lah Tak peduli pasal produk. Baju ke apa semua aku tak peduli. Tak Sekarang ni cinta macam mana sekarang? Tak, lelaki dia boleh menjual tapi dia kena ada seni yang tak ada bau kot. Betul tak? Yang kita live, dia cara menjual dia kena ada seni tak ada bau. Mula-mula bagi gula-gula dulu. Sikit-sikit lah. Kalau perempuan dia tak kisah, ada popet-popet orang beli. Betul. Pum Okay, lagi masuk satu kan. apa macam sekarang ni saya nak faham lah wanita muda sekarang ni, media sosial tu jadi adakah semua orang jadi media sosial tu dia punya tempat? Saya rasa dia profile. Media sosial ni profile. Macam company as a profile yang dia ada, as a good company yang dia cuba. Maksud menunjukkan diri dia tu adalah a part of the society sekarang ni lah. Perasaan dia semua. Macam mana tuan? So company mana yang lebih bagus approach, company tu yang boleh dapat. So Yelah, mana betul macam profile. Dia punya sosmed tu kan, media sosial dia tu adalah diri dia lah yang dia nak orang nampak. Dia nak orang dia. Bukan semua dia tunjuk kan. dia tak ada pula tunjuk yang dia tengah terkangkang tidur tengah hari tak bangun. Tunjuk lah. Yang jenis buat gaduh dengan pasangan apa, dia akan buat story kecil-kecil kan. Apa pendapat dia akan tulis panjang satu page, lepas tu sambung ketiga, sambung keempat, dia akan jadi kecil-kecil kan. Dia meluah kat situ. Macam mana kan? Itu bagi saya lah, ni pendapat saya. Itu fasa awal bercinta yang Ekstrim. belum Ini dah usang tuan. Yang dah usang. Bukan yang baru bercinta, yang dah usang tu. Kalau ada masalah dia cerita kat media sosial tu, maksudnya macam tuan cakap, perlukan validation. And itu dari segi kita lawan dia lah. Tapi kalau kita daripada sisi dia, dia tak ada siapa-siapa nak cerita tuan. Dia So boleh lah. boleh tak boleh tu lain orang, ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh kan? Dia depends on individu punya ni lah. Tak, okay, lepas dia cerita kat media sosial tu, adakah masalah selesai? Tak selesai pun. Tak, kalau nak validation, better dia letak yang 100% apa, quiz ke Tak, kan? ini okay. Benda macam tu. Okay, ni saya punya angle lah. Okay. Okay, betul apa Zul cakap tu. Saya punya angle macam ni. Bila kita ada masalah, katakanlah masalah relationship ke, apa-apa masalah, okay, bila kita cerita secara umum ni dekat media sosial lah. Boleh cerita kat media sosial, katakan dia tunjuk, dia buat private, family je dia boleh nampak. Contoh. Tapi kalau dia buat dekat public, okay, apa berlaku ialah asalnya dia ada masalah satu je. Okay, lepas dia cerita pada satu dunia, kemungkinan besar dia akan ada masalah lain. Saya bagi contoh kan. Katakanlah dia perempuan, wajah pula elok, luah perasaan dikhianati oleh lelaki. Okay, so ada ramai lelaki yang sugul, contoh macam Abil, contoh yang tak ada pasangan, agak-agak dia akan cuba tak try masuk. Dia akan masuk line lah Kan, dia akan masuk line sebab dia tengok elok, dia nak try enyak perempuan tu je, lepas tu dia belah. Sebab perempuan dia punya fragile, dia fragile ketika emotion dia tengah lower tu kan, dia agak fragile. Dia tak rational, dia banyak keperasaan. Bila datang orang yang boleh memberikan bahu, dia akan rasa thank you, faham? So mula-mula dia ada masalah dengan pasangan dia. Sekarang ni dia ada masalah dengan orang yang baru pula. So hidup dia akan tak keluar dari masalah. Itu sebenarnya bahaya kenapa kita tak boleh membudayakan cerita dekat umum ni. Betul. So basically dia lagi banyak negatif lah, lagi banyak kekurangan daripada apa yang kelebihan kan. Betul-betul. Sebenarnya tak kebal lah, mengarut lah kalau tak ada orang nak dengar bullshit je. Ada ramai orang kawan-kawan dia yang kawan-kawan dia keluarga. Kenapa tak pergi jumpa keluarga dulu, cerita kat mak dulu, kat ayah dulu. Tak ada siapa nak cerita. Tak, bapak dia
Bapak dia otai OL OG punya kali dengar masalah lah hai. Kadang-kadang ni mak bapak pun kena dengar. Sebenarnya saya rasa lah the theory is dia tak ada tempat untuk didengari. Contoh kalau kita menjadi tempat untuk dia bercerita dan kita dengar je, sometimes ada orang setengahnya dia akan heal Sendiri. Sendiri. Sebab dia melepaskan. Betul. Tapi kena cari orang yang sesuai, yang betul. Dia perlukan doktor cinta kan. Benda tu penting. Personally saya Zoom pun dah boleh buat kelas tu, mendengar masalah orang, buat Zoom kan, charge RM50 satu ni 2 jam. Ceritalah baby sampai berdarah telinga dengar. Macam mana? Macam tuan cakap, sebenarnya saya pun against lah benda tu. Bila kita ada masalah, kau dengan aku je ada masalah, tak perlu bagi satu dunia tahu pun. Personally saya bergaduh paling besar dalam relationship saya ketika bercerita kat orang lain lah. Libatkan orang lain, orang tu masuk campur, orang ni masuk campur. Jadi makin huara kan. Dia sebenarnya every story has both side tau tuan. So kalau perempuan ni dia cerita masalah dia dekat kawan dia, of course dia akan cerita daripada side dia. Dan dia akan tunjukkan dia tak salah lah. Of course. Memang macam tu. Kawan dia pula of course akan cakap laki tu teruk lah apa, betul, putus lah apa semua kan. Padahal dia story ada dua side. Kadang-kadang yang banyaknya tu side laki yang diam. Laki kan jenis macam diam. Ada masalah diam. Tak cakap. Kesian laki kan. Kat situ nampak laki banyak salah. Tapi saya kesian tengok laki. Kadang-kadang tak ada orang peduli. Tak ada orang peduli. Dalam dunia ni semua orang akan peduli pasal wanita je. Memang macam tu. Contoh kalau kita ada anak perempuan, kita memang kena utamakan anak perempuan. Memang itu sunatullah ni macam tu. Okay? Jadi bayangkan kalau lelaki ni dia tak strong, siapa nak peduli pasal dia? Betul. Sebab dia bukan perempuan. Kalau sekarang ni kalau influencer kena kecam sampai ke kartun pun disamakan dengan kau. Netizen tengoklah macam ada apa pun salah, apa pun lelaki. Contoh relationship kan, katakanlah viral, semua akan salahkan lelaki tu. Berapa ramai tanya contoh perempuan ni dia bau masin ke apa? Tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun akan pertikaikan apa kau buat sampai lelaki kau jadi macam ni. Kan? Tak ada. Semua orang akan salahkan lelaki tu. So, walaupun lelaki tu salah. Betul. Contoh. Tapi memang lelaki memang itulah nasib korang. So, saya nak tanya tuan. Zul, kalau data menunjukkan antara lelaki dengan perempuan siapa paling banyak masalah? Awak punya data. Awaknya. Daripada data awak. Wanita tu buat. Paling banyak masalah. Masalah mengadu emosi ni siapa yang banyak dicurangi antara lelaki dengan perempuan? Banyaknya perempuan lah. Ini yang daripada saya lah. Sebab perempuan yang banyak cerita kan. Lelaki jarang. Dicurangi tu banyak. Lelaki memang suka curang. Tapi dia orang macam mungkin percintaan ni dia tak faham. Orang ingat sampai ke climax dia adalah perkahwinan. Sebenarnya perkahwinan ni bukan suka-suka di ibadah. Betul tak? Ni perkahwinan satu ibadah. Ramai orang tak faham. Kadang-kadang perasaan lelaki ni tuan, orang tak peduli sampai dia bertukar jadi amarah. Sampai dia dah marah, baru orang nak peduli pasal perasaan dia. Tapi time tu dia dah jadi salah. Contoh buat benda salah padahal sebelum tu perasaan dia orang tak ni kan, orang tak nampak. Tak boleh ke template kan apa yang Zuk tahu, ditemplatekan kepada lelaki ada masalah sekian, ini template dia, ini modulnya. Kepada perempuan ini modul. Saya rasa dia lebih senang diatur. Boleh tu kita boleh buat boleh ditemplatekan, boleh buat tak betul lah. Tak, betul bagi saya pengurusan emosi ni dia satu skill betul kan. Semua orang kena belajar semua. Dan nak mahir kena buat latihan selalu. Kita boleh buat khusus di Water College kan, percintaan, pengurusan emosi. Apa nak buat kalau dikhianati, betul. Apa nak buat bila kecewa. Saya rasa kena ada template khas. Sebab SOP, pattern dicurangi ni ada banyak jenis kan. Mungkin ada kadang-kadang sama. Tadi sambung ni, awak macam nak marah Tuan Haji tadi. Saya tengok marah saya cakap dia. So saya nak cakap bab pengurusan emosi tentang perasaan ni kan. So bagi saya, yang saya nampak, apa-apa yang tentang hati ni sebenarnya itu semua Allah yang jaga. Allah yang membolak-balik kan. Banyak sebut nama Tuhan tu. Betul, dia Tuhan yang jaga hati manusia dulu ni. Dia membolak-balik kan. Cakap macam ni Bil? Ada. Saya dulu ni Bilal. So macam ni kan, betul kan? So bila kita terlampau mengharap kepada manusia kan, bila kita terlampau mengharap manusia, so dia menjadi tekanan perasaan kan. Jadi tak boleh move on apa semua.
So Memang boleh lah cakap tak pernah kecewa. siapa? Awak. Berpuluh-puluh kali tu kan. Ya. Perempuan pergi. Perempuan pergi. Saya tak Paling cepat berapa lama Bil? saya tak curang, tak apa pun. Saya, Muka elok je ni macam mana perempuan pergi? Duit tak ada. value tak ada. Duit lah. Yes. Value tak ada, skill tak ada, apa semua. Tu je saya cakap. Okey, sekejap. Kan ada orang cakap apa duit tak penting kan? Betul. Okey, saya nak tanya korang muda lagi. Sebagai lelaki kan, penting tak ada duit? Adakah korang apa pandangan korang? Wanita memang nak lelaki yang ada secure financial. Betul. Adakah salah wanita nak macam tu? Tak salah. Sebab apa? Itu memang dia punya Tanggungjawab. Betul. Hak perempuan, dia nak lelaki yang boleh jaga dia secure. So kadang-kadang orang blame contoh lelaki-lelaki yang tak ada duit macam Abil ni, dia akan cakap, korang perempuan cari orang ada duit je. So dia akan blame macam tu. Salah ke perempuan nak, contoh macam Abil perempuan, Abil nak ke kahwin dengan orang kerja pun tak tentu harla? Nak ke? Dia ada dua hidup. Awak nak tak? Tak nak tuan. Dia ada dia ada dua side tuan. Tu memang betul lah saya cakap. Saya pun sedar dia bab tu. So ada pula yang satu template lagi adalah perempuan akan diuji bila lelaki tak ada apa-apa, dan perempuan akan diuji bila lelaki ada segalanya. Pernah dengar benda tu, template tu? Benar. So kat situ dia bergantung tuan, dia bergantung kepada manusia. Ada jenis perempuan yang jenis dia tengah susah, aku kena bangun dengan dia, bagi semangat kat dia. So sama-sama naik, sama-sama kaya. Kat situ ada template tu. Ada pula yang jenis di doktrin minda dia oleh family, oleh keturunan apa semua, terus terima orang kaya. Aku apalah aku nak susah-susah, baik aku terima orang yang dah senang. Aku ada muka, aku ada ni, aku boleh bagi anak dekat dia semua. So dia terima orang kaya senang. Ada yang macam template macam tu. Saya rasa yang menerima, yang masuk Abil tu adalah nanti dia boleh pusing balik. Kan kata korang protect and provide. So korang kena protect saya sebagai perempuan, dan korang kena provide apa yang saya perlukan. Daripada Azali macam tu sebenarnya tak salah. Dan kita sebagai lelaki sepatutnya kena rasa tercabar apabila semakin ramai perempuan mengeluarkan kenyataan. Dan sekarang ni perempuan, tahu tak, data menunjukkan bahawasanya perempuan yang tak kahwin-kahwin over 30 ramai. Daripada negeri Johor dan Selangor ramai. Sebab apa dua negeri ni? Because of dia orang punya profession, dia orang punya pekerjaan. Sebab dua negeri ni mempunyai industri pekerjaan yang bagus. So ramai dia orang boleh survive kat dua bandar ni. Maksudnya kat KL lah especially. Kalau ramai kita tengok perempuan umur 31, 32 tak kahwin lagi, ada everything. Siap ada kat kepala dia, bukan cek suami, tapi nak cek mana aku nak cek anak angkat. Itu yang tak dapat anak angkat, tak lepas daripada jabatan kebajikan, dia boleh anak kucing. Okay, macam Zuk rasa bila perempuan tu lagi banyak income daripada lelaki akan jadi problem tak? Dia sama juga, dia really depend on individu sebenarnya. Ada perempuan dia tak kisah, perempuan yang independent kan, dia dah ada. Contoh disebabkan dia tak kisah tu, lelaki tu tak adalah kerja keras. Tapi itu masalah dia. Bila dia tak kisah, bila dia dapat laki tu jenis, kau dah ada segalanya, aku santai lah. Jalan pun lenggok-lenggok. Zuk rasa in a long term, perjalanan yang panjang akan jadi problem tak? Problem sebab pada akhirnya memang lelaki ni adalah ketua keluarga, provider kan? Provider. So long term memang masalah. Tapi saya rasa kalau as a man dia boleh control the situation punya rumah tangga tu, tak ada masalah. Dia boleh memahamkan isteri dia bahawasanya walaupun gaji kau lebih besar, tetapi aku punya martabat lebih tinggi sebab aku suami tu, dan isteri dia boleh faham dengan cara two-way communication lah. Sebab ramai orang ada suami isteri yang sama-sama ada kerjaya dan tak cakap langsung pun banyak tuan. Tak bercakap? Tak ada communication. Dia cakap benda penting je. You dah ni nanti anak tolong uruskan. Okay, ni dah. Kan? Kalau nak berjimat pun free ke malam ni? Isi borang, bini dia tanda kat ni approve, malam dah on jimat. Jadi dia jalankan kehidupan seperti biasa. Macam ni ramai. Sebab tu makin rosak, society makin rosak. Tapi berbalik kepada tadi tu, saya rasa yang tu tuan, yang perempuan cari terus yang dah berkejaya, tu adalah 60%. 20% lagi yang dia sanggup susah senang daripada lelaki tu susah, dia tolong sama-sama. Lagi 20% adalah lelaki tu tak ada apa-apa, perempuan tu kahwin dengan dia.
Faham? Tu dia ada peratus-peratus dia dalam dunia ni benda tu. Sebenarnya ramai perempuan yang sanggup ada dengan lelaki tu daripada lelaki tu susah. Tapi biasanya bila lelaki tu dah senang, dia kena tinggal. Peratusan kena tinggal tu tinggi tu lah. Tinggi. Lelaki ni sebenarnya yang tak ayam. Itu sebenarnya saya lagi nampak apa tau. Sama ada lelaki atau perempuan, sepanjang hidup ni dia tak boleh stop kerja naikkan nilai diri dia. Diri sendiri dulu kan. So contoh dia tengok katakanlah dia punya partner ni dah start growing, dia kena pun sama-sama grow. Dia tak boleh lah tunggu masih ditakuk yang lama. Tu jadi kepala takuk. Faham? Sama-sama naik. Semua orang kena always grow, belajar. Cuma itulah kadang-kadang sistem yang kita ada hari ni kan, macam apa ni, sistem akademik ni, kadang orang tak perasan Bil. Ramai orang dia ingat belajar tu sampai SPM, sampai degree je. Lepas habis tu tak belajar dah. Contoh belajar jadi lelaki. Contoh ni zaman moden kan. Zuk rasa tanpa ada media sosial sekarang ni, rasa Zuk boleh buat tak duit banyak macam ni? 90% semua datang daripada media sosial. Yes, nampak tak? So even statistik pun tunjuk ramai jutawan muda ataupun jutawan baru muncul, dia ada kena-mengena dengan platform online zaman ni. Cuma kalau kita sit down dengan ramai orang, berapa ramai yang belajar the new method of making money online? Tak ramai. Sebab orang masih dengan method yang lama. Tu yang saya cakap. Kena mempelbagaikan aliran tunai, belajar skill baru. Contoh benda ni content creation kan, copywriting. Zuk copywriting boleh? Menulis? Tak. Ada belajar? Belum. Nampak? Sebab dah pandai. Sebab dia rasa dia pandai satu. Rugi. Aziz Walter pun tak boleh. Pernah tengok baca saya tulis tak? Pernah baca? Facebook. Anda tak? Dah. Aku sebatang pen. Tak betul Zuk. Belajar copywriting. Kena selalu tambah skill baru. Jangan stop. Apa-apa skill, editing, apa semua belajar. Saya edit video boleh, rekod video boleh. Faham tak? Semua. Abil ada apa? Jangan apa macam gitu sampai marah tuan. Sama macam tuan kan. Sama apa kepala bana apa? Mudah yang sama. Ada belajar. Tahun ni belajar skill apa? Mengimami solat. Alhamdulillah. Belajar Quran. Betul lah tuan. Kendur tu pagi balik kendur terus. Betul kan? Tahun ni memang saya belajar faham terjemahan Al-Quran macam tuan suruh. Alhamdulillah. Tapi betul, itu agama always number one. Kita semua akan mati. Kita akan mati anytime. Betul? Dalam proses kita tunggu Allah ambil nyawa kita, hidup ni ada cost. Faham? Hidup ni ada cost. Itu kita terima hakikat. So dengan kos, Habib dah faham dah duit ekonomi duit kertas macam mana? Zuk faham? Susut nilai. Tak faham? Kurang yang susut nilai semua tu. Macam mana? Cuba cerita. Duit kertas ni macam mana konsep ekonomi duit kertas ni? Dia terus menerus inflasi. So kalau kita ada satu income, macam tuan cakap, ada satu income macam buka air paip tu kan. Tapi inflasi dia tu bocor bawah. Menurun. So dia long term akan kering lah. Habis lah duit kita kan. So kita kena perbanyakkan income. So in order to get perbanyakkan income, perbanyakkan skill lah. Itu je lah dia punya luas life ni. Hello. Betul lah. Sebab management financial management skills pun kena belajar. Betul. Macam ni kita nak gunakan. Cuba fikir. Itu kan ada dalam live Zuk. Ada adik tu dia belajar. Dia kata saya student. Macam saya nak buat juta-juta ya. Cakap dia awak salah konsep ni. Sekarang ni awak kerja, awak masuk universiti. Universiti untuk apa? Bekerja. Untuk kerja. Kalau dia nak juta-juta, dia dah salah faham. Ramai orang tak faham. Dia tak faham apa yang dia nak, yang kenderaan dia guna tu. Yang tu kita kena bagi exposure sebab ramai orang tak tahu. Berbalik kepada relationship, ada masa lagi kan? Saya nak sambung tadi tuan. Sebab saya pun cakap ni daripada Tuan ajar. Semua saya lah. Betul tuan. Cinta sayang ni kita jangan simpan dalam hati tuan. Kita simpan kat tangan. Ini bukan saya ajar, ini Quran tau. Quran lah maksudnya saya dengar daripada Tuan saya ni kan. So kita kena ajar pasangan kita benda yang sama. Jangan simpan dalam hati, simpan dalam tangan. Contoh, kalau kita kerja apa semua dia larang. Macam mana kalau ditakdirkan kita pergi dulu, dia ambil nyawa kita. So kita tinggalkan family dalam keadaan apa? Dia kena kahwin lelaki baru lah. Kalau sebab kenapa muka merah dia tak setuju? Kau dah mati pun nak jealous ke? Kau ingat sempat ke? Bukan sebab jealous kan.
Betul tuan cakap kahwin lain kan. Tuan cakap kahwin lain. Sebab apa kena kahwin lain sedangkan kau dah kerja sepanjang kau hidup, harta cukup untuk dia. Betul. Betul situ. Tuan kalah Betul kan? Kalau dia tak, bukan. Okey, itu semua betul. Cuma konsep dia dalam hati ni sama ada kita, contoh kan, okey, ramai tak orang dia masih hidup. Dia bila kalau aku mati nanti macam manalah dia orang ni semua. Tak, kalau kita mati, kita dah tak fikir dah pasal apa yang Tak boleh tuan. Tengok muka nakir pun kepala otak kita dah tak sebab tu kita kena standby kan untuk keluarga kita tuan, untuk anak kita, bini kita. Standby paling penting apa? Duit lah. Tak. Ilmu lah, ilmu. Yes, skill. Kamu salah faham. Habis gaduh apa? Sabar Bil. Cek ada kapak ke tak? Duit tak boleh. Duit boleh habis. Betul, bagi betul, dia sejuta dia boleh habis. Tapi kalau bagi dia skill, macam tu lah konsep bagi ikan ke bagi joran. Nak bagi yang mana? So ilmu agama pun penting juga tuan. Penting sebab nombor satu. Sebab apa? Supaya ketika dia tak ada apa-apa, dia orang baik. Bila dia dah jadi kaya, dia tetap orang baik. Betul. Faham? Kalau contoh kita biasa tengok kadang kenapa masyarakat kita orang takut jadi kaya kan? Sebab kita ditanamkan dalam minda orang kaya ni jahat. Padahal ramai je orang miskin jahat. Betul tak? Betul. So dia bukan sebab duit tu. Dia adalah sebab sikap individu tu. Ketika dia miskin sebenarnya dia dah jahat dah. Cuma dia tak ada alat. Bila dia jadi kaya, dah ada duit, dia bolehlah melampiaskan kejahatan dia yang sebenar. Sama kalau orang tu baik. Ketika dia miskin, dia memang orang baik. Bila duit banyak pun dia akan jadi orang baik. Betul. Faham? Jadi kalau Abil nak banyak duit nanti, pastikan sekarang ni kena train dari sekarang. Dah baik. So bab ajaran ilmu yang kita tinggalkan untuk anak bini kita, contohlah nanti kalau kita sempat akhir zaman, kita lelaki ni kalau kita dengar Imam Mahdi di Bai'ah tu, kita kena pergi berperang kat sana. So kita tinggalkan anak bini kita dalam keadaan dia tak ada jangan lepas beli susu apa, tak ada. Sap. So kalau kita tinggalkan bini kita tu, yang ada orang cakap kita kena rantai anak bini kita tu, kita kena ajar dia ilmu agama lah, betul? Supaya kita boleh pergi dan kita tinggalkan dia dalam keadaan dia ada ilmu, betul? Sebab tu zaman fitnah kan. Even sekarang pun kita dah tak boleh dah. Kita tak tahu yang mana betul mana yang salah. Itulah antara ciri-ciri akhir zaman. Tapi sekarang ni pergi main pusat kan, mesti form macam mana tu? Itulah. Saya cakap betul kan? Macam Zul macam mana? Boleh pergi mana, kena bagi tahu ke? Macam konsep macam sekarang Zul sekarang cinta. Kalau nak pergi mana kena bagi tahu ke apa? Okey, sebenarnya kena bagi tahu ke tak? Dia macam mana konsep dia? Awal-awal dululah, biasalah. Awal-awal dulu nak ke mana. Saya rasa kebanyakan Gen Z boleh relate lah. Awal-awal nak ke mana. Dia sebelum kita nak develop perasaan percaya tu. Lepas dah kira kat situ perasaan percaya tu kita santai je. Bila-bila boleh buat tak percaya? Kau tengah-tengah main buat pusal, tindik hidung dengan belang datang sebelah tu kan? Masing-masing jaga hati masing-masing lah untuk ni kan. Tapi macam nanti kalau Zul buat live kan, Zul kena cakap ada orang dia semua muda, lelaki lah terutamanya. Wanita sebab kita tak tahu. Kadang orang cakap tuan untuk wanita, saya bukan tak nak bagi, saya tak tahu sebab saya lelaki. Betul tak? Wanita dia kena wanita lah. Contoh budak-budak muda ni kan, bila kita muda, energi lelaki paling banyak adalah benda-benda yang bersifat seksual. Itu memang lelaki. So kalau dia tak divert energi tu ke tempat sepatutnya, so dia akan guna energi kat mana? Kat benda-benda salah. So drain lah energi kan. Dan dia melibatkan benda-benda seksual. Sebab tu tak heran kenapa ramai lelaki muda dia drain energi dia because of love, relationship. Sebab dia attention dia on the sexual part tu. Kan? Jadi kita kena ajar dia orang, selain daripada bercinta, dia orang juga kena pergi gym. Betul. Kena exercise, mundar mandir. Dia kena divert energi dia kat satu tempat tu. Belajar benda baru. Jadi bila dah kurang energi tu dekat benda-benda yang seksual tu, dia dah dia dah boleh kontrol lah. Tapi kalau dia tak ada tempat dia divert energi, kat mana dia akan tujah? Kat situ lah. Bagi saya tuan kan, sampai habis sabun buku lah. Fasa bercinta ni dia sebenarnya tak lama pun. Dia tak lama? Maksudnya macam ni. Maksud lepas kahwin tak cinta lah? Tak. Pergi orang tua ni, muka kau lagi awal balik hari ni. Oi, tak ada kerja, pergilah kerja, buat balik. Maksud dia macam gini. Awal-awal bercinta tu masa zaman muda kan, lelaki attack dengan perempuan kan. Dia ada dua je outcome dia. Ada perempuan yang boleh hancurkan hidup kau, ada perempuan yang boleh mendorong kau untuk
fly. Become better kan. Become better. Tapi sebenarnya itu sepatutnya wanita kan. Wanita adalah okay, lelaki punya role adalah protect and provide. Wanita punya role kena make sure lelaki itu menjadi orang yang paling handal dalam protect and provide. Itu konsep dia sebenarnya. So lelaki kalau dia sama ada dua je. Kalau kau jumpa perempuan yang hancurkan hidup kau, maksudnya scene percintaan ni belum tiba masanya lagi. Kau fokus dengan diri kau, upgrade kau punya skill, upgrade kau punya diri, kasih handal, nanti dia orang yang datang. Dia balik kepada apa maksud wanita yang hancurkan diri tu? Macam-macam tuan. Contoh bukan lalu lelaki kan tu orang perempuan. Maksudnya disebabkan wanita dia lemah, lesu, buat benda tu lah apa semua kan. Tak semangat, tak kerja, bergaduh. Masih dalam scene percintaan tak habis-habis kan. Dia maksud saya cinta ni sekejap je. Sama ada kau dapat perempuan yang tepat ataupun yang hancurkan itu je. Saya rasa itu macam proses pemilihan macam tuduhan keras perempuan menghancurkan lelaki. Saya rasa lelaki ni yang bodoh bangang kau buat apa sampai kau nak sugul pasal perempuan, betul tak? So jadi tinggalkan kita je. Lepas tu dia tak nak reply WhatsApp kita, dia block kita je. Tapi kita punya kecewa, dia reject. Kan? Sebenarnya dia tak merosakkan hidup kita. Dia sebab kita rasa rosak pasal kita dalam letak hati. Back to apa Abil cakap tadi, tak boleh. Kan? Semua benda, wanita, isteri, anak, harta benda kat tangan, Allah kat dalam. So once dia terlepas, dia kat tangan, Allah kat dalam. Ni konsep yang lelaki sepatutnya kena belajar. So bab lelaki nak bangunkan hidup dia ni, ada template cakap kita kena ada perempuan untuk bagi kita semangat untuk kita bangun. Faham tak? Okay. So sekarang ni kebanyakan perempuan adalah nak yang dah siap, yang dah kaya, yang dah ni. Tak, siapa yang tak nak yang dah siap? Tapi macam mana orang yang tak siap ni nak semangat kena tu? Siap lah. Siapa nak bagi semangat? Kepala botak kau lah. Tak, tu template, bukan saya. Datang sendiri daripada hati. Betul lah, ada orang tanya tuan. Okay, kalau nak harap orang bagi semangat sampai bila? Kalau orang tu cuti, contoh dia punya jawatan lah bagi semangat 7 hari. Tapi hari Jumaat dia cuti. Hari Jumaat macam mana semangat? Tak, saya berbalik kepada soalan kan? Tak, berbalik kepada orang tanya-tanya soalan kan. Saya perlukan semangat sama ada tak? Yang lelaki kata perempuan bagi semangat kat dia untuk ni, ada tak? Ada. Bergantung hidup kepada wanita. Yes, dia kena ubah. Lelaki tu lah yang kena ubah kan. Betul, setuju. Lelaki tu kena ubah. Betul, lelaki tu lah yang kena ubah. So template tu tak wujud lah. Dia kena ada template kan juga. Kena template kan, maksudnya kena ada modul. Lelaki yang kena mana lelaki, wanita kena bagi semangat tu. Macam yang ada, memang ada berlaku. Memang ada tuan, lelaki yang diperlukan wanita setiap masa. Daripada dia tak ada apa-apa, dan dia ada wanita tu tolong dia bangunkan hidup dia sampai dia berjaya. Sebab influencer sekarang semua macam tu kebanyakan dia. Bukanlah ada berapa persen lah. Sebab saya rasa the solution ni memang agama. Sebab kita semua kena hanya bergantung harap kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Pasangan yang kita ada ialah platform untuk kita buat baik, kita collect pahala. Ibu apa yang kita ada ni adalah platform untuk kita buat baik, untuk kita collect pahala sahaja. Okay? Bukan kita tak boleh depends. Itu sebenarnya kalau tengok mendalam tu ada kena mengenai akidah tu. Media sosial ni ajar tu kan. Dia cerita aku dulu tak ada apa-apa. So perempuan ni tolong aku bangunkan hidup. Banyak tu kan. Dan budak-budak muda ni dia train lah. Dia kata betul aku kena ada perempuan bagi aku semangat ni. Sebab benda ni base pada yang dah berlaku. So Zuk kena betulkan balik lah Zuk. Padam balik dia punya. Siapa? Tak, yang apa mana budak-budak yang dengar salah tu, Zuk kena tolong lah bagi tahu. Sebenarnya macam mana? Kalau saya tak adalah cakap kena ada perempuan. Tak, yelah saya tahu tu kan Zuk yang cakap. Boleh. Jadi apa sebenarnya yang betulnya? Betul. Untuk dia orang adik-adik yang dengar ni. Bagi saya dia fokus on diri sendiri. Fokus pada diri sendiri, and percayalah one day soal jodoh tu dia akan datang sendiri. Okey, ni bukan lelaki je, wanita pun sama, betul tak? Kan wanita pun samalah, bangunkan diri dia. Bangunkan diri, upgrade diri kan. Kau jadi attract. Apa contoh upgrade diri ni? Orang kadang pening macam mana contoh dia apa? paling Bro mudah. Gigi tukar ke apa? Pensi dobi. Paling mudah kau kena ada secure job. Kau kena ada basically. Okay, secure job maksudnya secure macam mana? Lepas ketika corona bana dah tak ada benda secure dah. At least lah. Bukanlah macam tak bekerja. Duduk terkangkang main handphone je kan. Maksudnya ada cara jana pendapatan. Ada cara itu. Dia ada better schedule lah. Schedule yang contoh Sabtu Ahad pergi buat fitness, kerja yang
konsisten. Malam dia ada masa lah. Maksudnya perempuan-perempuan ni kena ada jadual-jadual yang supaya otak dia tak rosak. Lelaki pun sama lah. I mean macam ni, dia tahu dia kerja masuk ke 8 balik ke 5.30. After that dia tak boleh terus balik rumah lepak saja. Dia kena buat something new. Betul tak? Maksudnya supaya otak dia sentiasa sihat, badan dia cergas. Betul. Tapi benda ni memerlukan environment. Betul tak? Contoh orang yang environment biasa, kalau contoh balik kerja memang tak buat apa dah, kecuali dia ada environment yang selalu nak grow. Macam mana nak buat? Nak cari kat mana environment ni? Kena cari lah. Cari kan, kena tukar circle. Circle lah, circle kita. Kena kawan-kawan paling penting lah. Kawan nak cari kat mana? Mana nak cari? Assalamualaikum. Nama saya Jackson Amin. Awak dari mana? Kalau yang jenis tak introvert, okey lah. Basically apa dia yang kena push lah diri dia, betul tak? Betul. Apa yang kita tengok, apa yang kita layari dekat internet, apa semua consume kan. Semua benda tu sebenarnya circle zaman sekarang lah. Itulah circle-nya. Apa yang kau follow, apa yang kau tengok, apa yang kau percaya kan. So pendapat saya, upgrade diri kan, cari kawan-kawan yang memang nak championkan diri. So pasal jodoh tu, lagi satu Zuk, kat luar sana kalau kita nak berubah je, orang akan cakap kita ni macam-macam, macam mana. Dia kan, biasa kan orang cakap, alah kau ya lah kau ni, kan. Macam mana nak buat? Masalah dia ada dua tuan, dua type. Satu benda yang kita boleh kawal, satu benda yang kita tak boleh nak kawal. So basically apa yang orang kata tu, kita nak berubah jadi baik, kita nak berubah jadi jahat, apa kita tak buat apa-apa pun orang kata tuan. So jalan je lah. Zul ada haters? Ada. So basic, semua influencer rasanya ada haters. Saya tak ada. Saya tak ada. Ada minta maki email Saya tak ada haters. Orang semua kawan dengan saya. Haters tukar jadi kawan. Zul, apa haters antaranya macam mana? Masa mula ada tak rasa down sebab haters? Dulu nangis? Tak ada lah. Tapi down tu kita rasa lah down kan. Contoh apa yang paling Zul ingat? Saya paling ingat yang paling teruk yang pernah terjadi kan sebagai influencer ni, 2019 lah time tu. Saya viral tau dengan girlfriend sampai ke Indonesia. So bila dah viral macam tu, habis lah geng berita online ni kan, buat artikel apa semua. Lepas tu, so adalah macam sedikit salah faham kat situ. Diorang semua hentam saya. Hentam, ini sebenarnya bukan macam gitu lah. Ini cerita pasal apa? Ini cerita pasal girlfriend saya ni, masa tu muka dia break up. Muka dia rosak jerawat kan. Lepas tu saya ada dengan dia sampailah muka dia okey. Cerita dia macam gitu. Tapi turn up rupa-rupanya gambar yang saya post tu gambar ketika dia kena cikempok. Macam tu lah. So bukan break up pun. Tapi sebenarnya macam tuan cakap lah, banyak benda yang kita tak perlu nak explain pun. Kan? Sebenarnya memang betul dia break up. So orang cakap kau ni tipu lah, pelancar semua kan. So saya kena hentam tu. Girlfriend saya dah lunyai dah kan. Down teruk lah. Tengok Facebook pun dia baling nampak logo pun dia marah. Tapi sebenarnya macam gini lah. Kalau kita ada haters, maksudnya satu haters tu bersamaan dengan 9 orang yang suka, 9 orang yang nampak. Sudah, saya tak ada haters ni. Teori tak nanti teruskan teori tu. Teori tu macam mana? Kalau kita ada haters, kalau kita ada haters, maksudnya kita ada lagi ramai orang suka kita. Cuma basically kita ni manusia. Ratio dia macam 9 orang suka kita, contoh ada 10 orang, 9 suka, 1 confirm haters lah. Itu dia punya ratio lah. Tapi macam mana lah, kita ni manusia, so kita of course akan highlight dekat yang negatif tu. Padahal yang suka ramai yang macam gitulah. Tuan banyak haters tak sedar dengan komen tuan. Botak kau ni belagak botak. Banyak tuan takkan tak nampak. Tak ada minat tu. Bil, takkan orang tu benci dia boleh tengok live. Dia tuan. Macam tuan cakap, pergi TikTok dia block, pergi Facebook pergi WhatsApp pergi TV. Semua benda dah ada dah. So dia terpaksa dah. Buka surat khabar pun kena. Saya sebenarnya nak berhenti dah jadi buat konten ni. Apa? Saya nak berhenti dah. Habis kalau saya buat, macam mana korang nak cari makan? Taklah, boleh. Macam mana Habib nak dapat semangat tu? Semangat tuan. Saya berhenti dah. Ni esok Isnin, tak ada dah. Lepas tu yang apply baru bila Selasa. Saya cuti. Sehari. Tapi macam jadi content creator ni ada cuti ada? Tak ada. Tak ada. Hidup kita kan. Content creator part of life kan. Part of life lah. Tapi dia stress kan?
Stres ke? Awal-awal saya Tekanan tahap tinggi lah. lama-lama tu santai kan. Dalam KPI tu dah macam makanan lah. Contoh 10 video tu macam Macam makanan. Zuk buat live sehari. Seminggu tu 5 kali lah. Tak adalah sehari, setiap hari kan. Okay. Dua hari Satu hari cuti. Buat lah. Lepas tu konten setiap hari post. Content almost every day lah. Ini kalau keluar santai-santai santai lah kejap kan. So almost every day. Tapi Zuk, macam quotes-quotes yang digunakan tu, perkataan-perkataan yang digunakan tu, ada buat research ataupun orang kata Based on ilham experience. daripada Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang dia heal someone. Betul, sebab dia tengok video dia cakap tu, kalau orang tengok tu rasa macam Dia macam ibarat kata bulan, rembulan datang timbul. Dia macam tu lah kan. Dia sebenarnya apa yang kita lalui itu sikit je. So basically kita tengok balik apa konten-konten orang, kita olah lah sikit kan. Orang yang mengadu tu kan. Tiru nasi lah nama dia kan. Tapi feedback content tu based on komen-komen still. Based on comment. tapi adakah sebab wajah main peranan macam kau ni wajah-wajah elok kan? Macam saya susah buat ni. Usang, sopak, Muka ucap-ucap. bulan. Tengok ni orang bersih. Ni kalau tengok daripada kamera, tengok daripada sisi macam tak tengok balik atas. Pakai suara boleh kan? Pakai suara. Suara. Saya jumpa dia letak gambar ni, dia pakai suara. Habis tak jadi Bil konten ni influencer. InsyaAllah kan. Bila? Daripada last podcast cakap tak. Instagram Tapi pun sekarang tak ada start. gambar. Tak saya, Tak ada gambar. saya nampak tuan, dia letak gambar sungai, gambar apa. Jadi dia bercakap, kita mestilah ni. Saya betul. Tak Boleh tak lah, guna tu boleh wajah. juga. Dia tak Boleh guna wajah. juga. Tak semestinya wajah. Orang tanya soalan macam mana kita ni. Kita ni lelaki, perempuan lelaki semua dia, tapi dia tak guna wajah. Dia guna suara Tapi boleh shadow. Bil. Ambil rapat sikit ni, lepas tu garaukan sikit macam raw. Lepas tu ada bunyi sungai sikit, bunyi air laut kan. So kita try lah. Cuba try audition. Ya, try tengok ada bakat tak? Soalan lah. Bukan soalan. Apa yang bermain dalam minda? Cuba Bil. Saya buat Cinta ini cinta ibarat pelangi, kadang-kadang ada kali biru, kali kuning. Gitulah. Miau ada bunyi. tak kucing lalu. Saya tak boleh tuan, saya tadi tanya. Macam mana nak jadi influencer? Macam mana Bil? Awak ingat senang ke nak masuk ni? Orang nak tengok, nak follow awak. Betul tak Zuk? Zuk lepas ni follower dia dah jadi 1 juta. Saya pun macam nak try lah, tapi untuk bahagian yang dah usang je. Bahagian pasal penciptaan orang usang kan. Kita tak apa, kita tak payah follow Abil lah. Dia tak nak buat. Okay. So thank you very much guys. Kita jumpa lagi episode akan datang. Nyak sampai lu nyai. What's up? Guna otak balik Leslie. Sebelum saya famous pun saya boleh cari partner dengan mudah. Dia memang Tak ada fikir. saya Pergi mampus. Mungkin orang tak setuju. tuan dua orang ni dah bawa benda tu. Bila tuan mati nanti, Bukan kita nak paksa orang ikut yang kita. Dan boleh present boom boom boom. Baru kita best, betul tak? Aku dapat lebih banyak DM dari perempuan compare to kau. Aku attack benda aku takut tu.